Masa tu lelaki ni cakap yang dia memang dah tahap menggigil dah. Dan lepas tu dia pun cakap lah dekat benda tu, kalau betul kau ada belakang aku, tolonglah turun. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. So for those yang dah pun tekan butang subscribe, Pika nak ucapkan thank you so much, thank you for your support. And for those yang belum lagi tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe bersama dengan tekan butang loceng di bawah. So untuk video kali ni, Pika akan menceritakan tentang 3 kisah seram yang berlaku di Negeri Sembilan. So without wasting our time, let's get started. Kisah yang pertama, Kem Tentera Port Dickson. Bagi golongan tentera, mereka mesti akan kenal dengan legenda kisah tentang hantu John ataupun hantu Captain John. Yang kononnya, Captain John ni merupakan seorang askar British yang berkhidmat sekitar tahun 1930-an hingga 1940-an. Mengikut cerita, masa askar Jepun datang menjajah tanah Melayu pada masa tu, Captain John ni merupakan salah seorang daripada tawanan diorang. Dan sebelum Captain John ni dibunuh oleh tentera Jepun tu tanyalah dekat Captain John tu, apa kau punya permintaan yang terakhir? Dan lepas tu Captain John tu pun cakap dia nak makan telur rebus. Jadi diorang pun bagilah telur rebus tu dekat Captain John. Dan sebelum Captain John tu sempat mengupas telur tu, sekali zas, diorang pancung kepala Captain John tu. Dan sejak daripada kejadian tu, ramai golongan askar ataupun tentera yang sampai sekarang mereka kata kisah tentang hantu John ni memang sangat famous dekat Camp Port Dickson, yang mana mereka seringkali terlihat kelibat lelaki tanpa kepala. Dan kebiasaannya kalau orang yang ternampak kelibat tu, kita boleh nampak yang kelibat tu seakan-akan tengah bekerja tau. Dia tengah bertugas. Selain itu juga ada beberapa anggota tentera yang pernah duduk dekat sana. Diorang kongsikan yang kadang-kadang mereka akan nampak pegawai yang pakai baju nombor 1. Okey, baju nombor 1 ni adalah uniform ataupun seragam tentera yang warna putih tu. Lagi menakutkan, diorang selalu nampak dekat tangan tentera tu kan, sebelah kanan tu dia bawa pedang dan sebelah kiri pula diorang tengah menjinjing kepala sendiri. Korang bayangkan korang nampak orang tengah berkawat, dapat dengar bunyi tapak kaki tu kan, tapak kasut tengah berkawat, tapi at the same time benda tu tak ada kepala. Seram tak? Dan pernah ada satu kes yang dikongsikan, ada seorang askar ni dia kena bertugas pada waktu malam. Lepas tu dia rasa bosan lah pula kan, dan dia pun rasa macam nak pergi merokok. Tapi sebab dia kan askar dan tengah bertugas, dia orang tak boleh nak merokok suka-suka hati. So dia pun pergilah naik bumbung, tempat yang agak tersembunyi sikit lah. Lepas tu kan, masa dia tengah syok isap rokok tu, sekali dia dapat dengar bunyi tapak kasut tau dekat belakang. Perlahan-lahan datang menghampiri dia. Mula-mula dia ingatkan tu kawan dia yang nak join dia bersama untuk isap rokok dekat atas bumbung tu. So dengan selambanya dia pun toleh lah kan. Tapi bila dia toleh, sekali korang tahu tak dia nampak apa? Dia nampak memang ada orang yang pakai baju askar dekat belakang dia, tapi benda tu tak ada kepala. So apa lagi, terus askar tu pun pecut lari. Antara benda seram yang berlaku dekat sana ialah mereka kata perkara yang paling benda tu pantang ialah kalau ada askar ataupun tentera ni yang tak gantung kelambu tau. Sebab pernah banyak kali juga ada yang tak gantung kelambu, dan sekali esok-esok bila dia bangun tu kan, dia bersama dengan dia punya katil tu ada dekat tengah-tengah padang kawat. Tapi tu tak tahulah sama ada dialih oleh sesuatu ataupun geng-geng askar juga yang angkat alih, kita tak tahu yang tu. Selain tu juga disebabkan banyak kali diorang nampak benda yang berkeliaran dalam kawasan tu kan. Antaranya macam diorang nampak hantu Jepun, dan yang paling famous ialah hantu Captain John. Jadi antara pantang larang dekat situ ialah jangan simpan telur rebus dalam loker. So biasanya kalau pernah ada askar ataupun tentera yang simpan telur rebus, biasanya hantu tu akan mengamuk tau. Kadang-kadang sampaikan loker tu ada yang cakap nak terbakar loker tu, sebabkan benda tu macam marah sangat.
Dan orang kata benda tu mungkin hantu Captain John. Sebab kan Captain John tu before dia meninggalkan, kepala dia kena pancung masa dia tengah duk kupas telur rebus tu. Tu kan permintaan terakhir dia. Mungkin jugalah kot. Dan sekiranya kalau korang tanya pada abang-abang askar, tentera kat sana kan, benda apa yang seram yang selalu berlaku dekat diorang? Mereka cakap antara yang paling diorang takut ialah masa diorang tengah duk tidur dalam bilik tu kan. Sekali diorang dapat dengar bunyi tapak kasut. Dan lagi menyeramkan, kalau tapak kasut tu berhenti betul-betul sebelah katil diorang ataupun depan katil diorang. Korang bayangkan, semua tengah tidur. Sekali korang seorang je yang tak tidur lagi dan dengar bunyi tapak kasut tu. Sekali berhenti pula depan katil korang. Korang nak buat apa? Kisah yang kedua, Bukit Putus. Okey, kalau kita cakap pasal benda seram yang berlaku dekat Negeri Sembilan, memang tak sah kalau tak bercakap tentang Bukit Putus. Sebab Bukit Putus ni juga dikenali sebagai antara tempat yang paling seram di Malaysia. Mengikut orang-orang Malaysia lah. Pika pernah juga lalu dekat kawasan tu. Dan sebelum kita sampai dekat Bukit Putus tu, kita akan lalu kawasan Ulu Bendul tu kan. Dan bagi Pika, kalau waktu siang, tempat tu macam agak okey tau. Best sangat sebab kita nampak persekitaran kampung. Dan lagi best, banyak orang jual itik salai tau tepi jalan. Tapi kalau waktu malam, tempat tu memang agak seram sikit lah. Sebab Pika ingat, Pika pernah lalu kawasan tu kan. Dan seriously masa tu dalam hati doa je, ya Allah janganlah ada jumpa benda-benda yang bukan-bukan kan. Dan surprisingly, Pika pernah terserempak dengan 2 buah kereta yang dia bawa dalam 20 hingga 30 km sejam je tau. Kita cuba nak potong dia, tapi sebab jalan tu kan macam banyak selekoh. Lepas tu gelap pula, so jadi tak berani lah kan. Tapi lepas tu memberanikan diri jugalah. Banyak kali jugalah jumpa kereta yang sangat perlahan. Pika pun tak sure kenapa dia orang sangat slow bila lalu jalan tu. Okey, antara kisah yang paling famous yang pernah berlaku dekat Bukit Putus ni, yang pernah masuk newspaper, adalah kisah 2 beradik tu yang kononnya diorang nak balik kampung. Lepas tu kereta diorang jadi berat, dan tiba-tiba abang ni pun decide untuk berhenti dekat tepi jalan. Dan masa abang dia keluar tu kan, yang si adik ni nampak ada nenek tua dekat belakang abang dia. Dan yang si abang ni pula tengok dalam kereta belakang adik dia ni ada satu jelmaan lain pula. Yang si adik suruh si abang masuk kereta, yang si abang suruh si adik keluar daripada kereta. And then diorang pun ikutlah satu kereta lain ni balik sampailah ke kampung diorang. Sebelum nenek diorang pun macam bercakap dengan benda tu. Sebab nenek diorang kata benda tu sebenarnya mengikut diorang sampai ke rumah. Seram kan? Selain tu juga, antara benda famous yang berlaku dekat Bukit Putus ialah korang boleh dengar bunyi benda bergolek dekat belakang. Macam kalau korang bawa perlahan, benda tu perlahan. Kalau korang bawa laju, benda tu pun bergolek dengan laju. Tapi Pika tak tahulah, mungkin dengan kelajuan kereta Malaysia ni dia boleh lagi kejar. Cuba kalau korang bawa Ferrari, sempat kejar tak? Dia akan macam pening, bergolek banyak sangat. Kan aku dah cakap. Selain tu juga, mengikut kata orang, dekat selekoh dekat kawasan Bukit Putus tu ada satu pokok besar tau. Tapi bila kalau korang tengok dekat pokok tu, dia macam kena panah peti. Dan dekat situlah juga orang selalu nampak ada lelaki yang tak ada kepala, yang duduk ketawa mengilai, ataupun kadang-kadang dia macam menjerit minta tolong. Dan antara benda lain yang selalu berlaku dekat Bukit Putus tu ialah orang kata korang nampak makhluk tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa tangan, macam melintas jalan tu. Selain tu juga pernah ada satu kes ni, ada seorang perempuan tu dia terpaksa lalu jalan tu malam seorang-seorang tau. Dan sekali dia rasa macam seram je. Dan lepas tu dekat satu kawasan yang gelap ni, dia nampak ada macam ramai gila orang kat depan dia. So bila dia tenung, sekali dia tengok yang ramai-ramai tu sebenarnya tengah bawa keranda. Kisah yang ketiga, Jalan Bahau Palong. Okey, cerita ni pun pernah masuk dalam M-Star ke Cosmo, Pika tak ingat. Cuma ada seorang lelaki ni, dia ceritakan pada malam tu dia ni berasal daripada Felda Palong 2 dan dia nak balik ke rumah mak dia dekat Gemas. Dan katanya perjalanan daripada Felda Palong 2 ke Gemas tu mengambil masa lebih kurang 40 minit macam tu. Masa dia lalu dekat satu laluan sunyi tu, tiba-tiba ada satu benda macam kain warna putih yang melintas tahu depan dia. Kain tu dia punya saiz adalah macam saiz orang dewasa.
So of course lah dia terkejut kan. Dan dia pun dalam hati memang dia selalu baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia ingatkan gangguan tu sampai situ je tau. Sekali masa dia lalu dekat satu kawasan perkuburan dekat kampung tu, dia dapat bau satu benda yang sangat-sangat wangi. Bila dah bau wangi tu kan, sekali bila dia toleh dekat sebelah kiri, ada perempuan pula tengah berdiri dekat tepi jalan tu ha. Tapi yang peliknya, perempuan tu menghadap hutan. Tapi nasib baiklah dekat hutan. Bayangkan perempuan tu menghadap muka kat dia. Mesti seram kan? Jadi disebabkan dia terkejut, dia pun teruslah pecut. Pecut punya pecut, sekali dia rasa macam motor dia tu berat gila. Walaupun dia dah habis pecut, tapi motor tu bergerak slow je, macam 20 km sejam gitu. Dan masa itulah dia boleh rasakan yang sebenarnya dekat belakang dia ni ada something yang menumpang. Dan dia juga perasan yang kereta yang selisih dengan dia akan selalu high beam tau. Macam seolah-olah dia orang tu nak bagi tahu dia yang ada something dekat belakang dia. Masa tu lelaki ni cakap yang dia memang dah tahap menggigil dah. Dan lepas tu dia pun cakap lah dekat benda tu, kalau betul kau ada belakang aku, tolonglah turun, janganlah usik aku. Macam tu lah. Dan Alhamdulillah bila dia sampai je dekat Felda Palong 5, motor dia yang tadi rasa berat tu kan, dah rasa ringan balik, dah boleh laju balik lah. Sebenarnya orang kata dekat kawasan tu memang sangat famous dengan orang kata nampak kelibat perempuan yang berada dekat tepi jalan. Bila sekali toleh nampak, dan bila toleh kali kedua, benda tu pun gaib. Malah ada juga banyak cerita yang orang kata dekat kawasan tu kan, kadang-kadang korang akan nampak macam dalam kawasan hutan tu meriah gila, macam ada pasar malam. Tapi bila korang toleh kali kedua, terus tempat tu jadi macam gelap balik. So mungkinlah perkampungan Bunian ataupun orang Bunian pun ada pasar malam. Kita tak tahu kan? Korang rasa? So antara 3 cerita yang Pika ceritakan tu, yang mana satu korang macam pernah dengar ataupun korang rasa macam paling seram dekat Negeri Sembilan? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika dekat komen kat bawah. Okay, so apa pun korang jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share kalau korang nak. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe bersama dengan butang notification, butang loceng tu, tekan dekat situ. Okay, so that bila next time bila Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. So apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video Pika yang akan datang, yang mana Pika akan menceritakan tentang 3 kisah seram yang berlaku di negeri Melaka. Termasuklah salah satunya adalah kisah seram yang berlaku dekat Pika sendiri. Okay, so apapun, thank you for watching and see you soon in my next video. Bye!